Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada penonton-penonton setia DIY Printing Supply. Okey. Macam biasa bersama saya, enggaklah bukan sembang santai bersama peserta hijrah, itu bukan saya lah kan. Okey. Tapi sebelum kita teruskan video kita pada hari ini, jadi anda kena like, share and comment dulu. Okey, jangan lupa subscribe. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada penonton setia DIY Printing Supply. Terima kasih kembali. Terima kasih kerana sudi melihat kami di YouTube channel. Okey, jadi macam biasa bersama saya Muhammad Faiz selaku host tetap untuk program Sembang Santai bersama peserta hijrah kali ini. Tapi sebelum tu kita kena kenal dululah siapa yang di sebelah saya ni. Mungkin Cik boleh kenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih banyak Encik Faiz. Nama saya Atika Syairah binti Syahrudin, menetap di Kajang, umur 32 tahun, graduan UPM. Graduan UPM. Okey, jadi Cik Atika, boleh saya panggil Cik Atika? Boleh. Okey, jadi saya ingin berkenalan terlebih dahulu lah dengan Cik Atika ni. Mungkin Cik Atika kata tadi Cik Atika berasal daripada Kajang kan. Jadi sebenarnya macam mana Cik Atika tahu tentang program Zero to Hero di bawah Yayasan Hijrah Selangor ni? Terima kasih. Saya sebenarnya mula menganggur waktu Mac 2020. Okay. Dan lepas tu saya cuba cari opportunity lah, sebarang peluang yang ada di bawah kerajaan negeri, inisiatif kerajaan negeri. Jadi saya lihat yang saya paling berminat adalah bagaimana konsep hijrah sendiri. Dan bila saya tengok belanjawan ni, hijrah ni antara konsepnya dia tak bagi ikan, dia bagi kail. Maksudnya kau buat, kalau buat dapat, tak buat tak dapat, betul, macam tu. Jadi saya cari lama juga, maksudnya macam daripada Ogos cari kat website. Yelah, kita grup milenial selalunya macam one click semua dah dapat kan apa yang nak cari kan. Jadi berbulan jugalah dan untuk saya temui orang yang betul untuk proses perkara yang betul. Dan yelah, dalam tempoh PKP ni kita faham lah dia banyak perkara yang terpaksa kita postpone. Dan Alhamdulillah, maksudnya bila saya dah start waktu tu dapat dekat Kajang katanya perlu ke Shah Alam tu, saya rasa macam kalau saya tak ambil step untuk datang tu, saya akan menyesal sampai bila-bila kot. Sebab yelah, dan lepas tu saya dah datang, dah dapatkan penerangan lebih lanjut, tu memudahkan saya untuk proses yang seterusnya. Okey, jadi saya tertarik dengan ayat Cik Atika kata nak cari program ni dah makan masa berbulan-bulan. Sebenarnya apa punca yang menyebabkan kesukaran Cik Atika untuk tahu tentang program ni sebenarnya? Saya rasa akses kot. Bila akses yang mana yelah, maksudnya macam hijrah tu sendiri adalah inisiatif di bawah kerajaan negeri. Dan kalau kata website yang di bawah kerajaan negeri tu, ini kritikal, tak mesra belia, dan terlalu banyak perkataan dan kita tak tahu mana hujung pangkal dia. Jadi dia akan daripada sini dia akan suruh pergi ke hijrah punya website, tapi hijrah punya website dia tak membawa kepada syarikat yang seterusnya. Dia minta untuk kita communicate dengan orang-orang tertentu. Jadi dia akan mungkin dari segi akses mesra lah. Okey, faham. Jadi sebenarnya program macam kita di DIY Printing pun sebenarnya kita pun baru saja bermula lah untuk program Zero to Hero ni sebagai syarikat peneraju. Jadinya memang kita sekarang ni memang kita tengah mengumpulkan maksudnya peserta-peserta yang memang betul-betul berminat, yang betul-betul komited untuk menjalankan perniagaan bidang percetakan. Jadi sebenarnya Cik Atika ni kira memilih kami ni kira jalan yang betul lah. Maksudnya dah memilih kami sebagai syarikat yang akan membantu Cik Atika untuk tambahkan lagi kemahiran Cik Atika, especially ni dalam perniagaan percetakan lah. Okey. Jadi bagi pendapat Cik Atika juga sebagai golongan belia kan, adakah Cik Atika rasa dengan adanya program Zero to Hero ni sebenarnya membantu golongan belia-belia yang lain? Dia itulah program yang sebegini elok. Sepatutnya kita nak pastikan macam belia-belia kat luar sana mampu untuk grab bahagian ni. Tapi saya faham yang dibimbangkan selalunya adalah tentang modal awal, bagaimana training dan lain-lain. Jadi program-program macam ni kita memang nak galakkan supaya rakan-rakan belia kita get involved. Tapi dalam masa yang sama bukan hanya tentang mendapatkan tools tu saja, tapi tentang bagaimana untuk mendapatkan
kemahuan untuk memastikan benda tu lestari lah, dan nak tak nak benda tu kita kena sharpen our knowledge, kena tajamkan pengetahuan, kena tak malu belajar lah. Jadi kalau malu belajar susah juga. Betul. Sekarang ni memang kata sebenarnya apa saja benda kita boleh capai, nak tak nak je kita kena berusaha lebih lah. Betul Okey, kiranya macam Cik Atikah ni bagi saya sangat muda lagi. Umur berapa tadi? 32, tak muda. 32. Tadi Desember ni dah habis umur belia sampai 30 je. Okey. Tapi tadi yang sambung belajar tu sama master ke? Master lah. Okey. So saya pun dah sebelum ni pun saya ada berkenalan juga dengan Cik Atikah. Maksud saya dah tengok juga Cik Atikah sebenarnya seorang yang aktif sebenarnya. Aktif dalam mempromosikan program-program belia ni kan. Jadi sebenarnya apa sebenarnya membuatkan Cik Atikah rasa macam ingin membantu golongan-golongan belia untuk orang kata apa? Membuka peluang lah kepada mereka tentang inisiatif-inisiatif yang mungkin ada dekat luar sana yang diberikan oleh kerajaan, tapi mungkin orang tak tahu. Maksudnya golongan belia ni tak tahu apa punca yang Cik Atikah nak membantu golongan. Saya merupakan aktivis belia dan aktivis politik. Jadi saya melihat kalau kata yelah, bila kita baca tentang inisiatif yang kita turun kat lapangan dan kita macam promo, mana ada negeri tak bagi apa-apa, kita ada bagi sekian. Tapi bila saya try untuk apply, maksudnya macam kita adalah antara, kita tak boleh promote benda yang kita sendiri tak pakai. Maksudnya kita, yelah, saya juga merupakan seorang menganggur. Bila dah menganggur tu baru saya kata okay, why not. Saya sebelum ni dah drive Grab, Pink Driver, Lalamove, Grab, Uber. Jadi kita buat segala jenis gig untuk meneruskan kehidupan dan lain-lain. Dan saya yakin ramai lagi belia kat luar sana yang juga macam saya juga. Dan kalau kata kita asyik duduk dekat satu tempat complacent dan tak keluar daripada kepompong yang selesa, jumpa orang yang sama, bergaul dengan orang yang sama, jadi kita tak ubah apa-apa lah. Jadi saya merupakan orang yang pesimis dengan perniagaan. Saya pesimis dengan perniagaan. Dan kadang-kadang orang yang membawa tentang mesej perniagaan ni selalu mempromosikan bahagian kejayaan dan bahagian kejayaan dan kebahagiaan saja. Sedangkan saya kerap berjumpa dengan orang yang tersungkur dalam perniagaan. Jadi mahu tidak mahu dalam sebab tu saya kata ini adalah risiko besar yang saya ambil. Tapi saya nak belajar. Sebab tu kita kena start one step at a time. Dia tak boleh tiba-tiba masuk beli kilang and then terus macam cetak beribu-ribu ke tak. Jadi macam kita kena try dulu buat apa sebenarnya. Dan yelah, sebab nak tak nak kita tak boleh nafikan belia-belia kita sekarang ramai yang minat berniaga. Tapi bila kita nak promosikan benda ni, kita tak boleh nampakkan sisi berjaya tu je. Kita kena bagi tahu juga if and only if. Benda ni dapat kalau kau buat benda ni macam tu. Betul sangat. Pendapat saya lah, pendapat. Tak apa, kita memang sukalah. Kita suka kalau macam peserta kita memang boleh bagi pendapat sendirilah. Sebab untuk program Zero to Hero tu memang kita sedia maklum sebenarnya ini adalah satu platform untuk especially untuk rakyat Selangor. Memang kita nak melatihlah rakyat Selangor ni untuk berniaga. Kita naklah, maksudnya kita nak bukan sekadar melatih mereka berniaga, tapi dalam masa sama kita juga ingin memberi peluang untuk mereka mencuburi bidang-bidang yang barulah. Mungkin yang sebelum ni tak pernah ada pengalaman berniaga kan. Tapi bila mereka dah terlibat dengan program Zero to Hero ni, jadi mereka lagi terdedahlah dengan aktiviti-aktiviti perniagaan. Jadi hari ini pun Cik Atikah pun dah datang sesi latihan bersama kami. Jadi mungkin dengan Cik Atikah sekarang ni, itu adalah sampel baju yang Cik Atikah dah cetak tadi sendiri kan? Dengan sesi latihan sebentar tadi. Jadi macam mana perasaan Cik Atikah? Dia kalau saya datang kosong je tadi, ada lama lagi lah sikit masa untuk saya belajar ataupun untuk saya dapat input. Tapi sebab saya dah dapatkan video dan saya dah buat research juga sebelum ni, maksudnya sebelum saya datang jumpa Cik Faiz pun saya dah buat research dulu. Dan bila saya datang jumpa, dan lepas tu saya dapat spesifik bahagian apa yang saya perlukan dan apa yang kita boleh buat dengan mesin tu. Dan dia ada banyak package, jadi saya kena ambil package yang bersesuaian dengan saya punya capacity lah. Kalau saya nak tamak, saya boleh ambil yang banyak sikit. Bila dah dapat penerangan face to face, maksudnya dia akan memudahkan lah. Sebab tak semua yang kita dapat daripada video tu adalah an actual benda yang sama dengan apa yang kita perlu buat. Dia yang paling penting sekali adalah design dan pengurusan mesin tu. Jadi bahagian pengurusan mesin, kalau kita tak jaga dan follow aturan dia akan rosak dan akan
akan menjurus ke arah kerugian-kerugian yang seterusnya. Jadi bila tadi design tu, gila, saya memang peminat Avengers. Jadi bila dia pilih font Avengers and dia pilih, saya tak sebut pun, tapi bila dia dah pilih tu kata macam mungkin kita di tempat yang betul. Okey. Maksudnya trainer kami pun faham sebenarnya isi hati. Walaupun belum saya tak cakap apa pun. Dia yang pilih semua. Okey. So setakat ni perasaan tu dah tak sabar lah, maksudnya nak mulakan perniagaan ataupun nak mencetak dah ni. Dia lebih kepada takut. Lebih kepada takut, tapi dia setakat ni kiranya takut tetapi masih bergerak lah. Takut tapi masih bergerak. Kenapa ada perasaan takut? Yelah, sebab dia berisiko. Satu, menguruskan mission ni adalah berisiko. Yang kedua adalah kita di umur yang kita nak start sesuatu dan kita tak nak gagal. Betul, faham. Okey, sungguh mantap ucapan Cik Atika. Tak, bukan ucapan. Ni bukan santai je ke? Ya, kita sebenarnya kita sembang santai. Sepatutnya kena ada kopi sebenarnya ni kan. Okey, tapi tak apa. Jadi saya memang fahamlah apa yang Cik Atika cuba sampaikan tadi. Sebenarnya memang ada mesej lah sebenarnya apa yang cuba disampaikan oleh Cik Atika tadi. So harap yang golongan-golongan belia di luar sana ataupun golongan-golongan yang bukan dah belia pun, harap macam boleh membantulah anda. Mungkin mesej yang disampaikan Cik Atika tadi tu mungkin anda boleh orang kata boleh faham lah dengan apa yang dia cuba nak sampaikan. Okey, jadi saya rasa mungkin setakat ini sahaja sesi sembang santai kita pada petang ni. Jadi mungkin ada hari lagi kita akan jumpa kembali. Jadi mungkin saya pun akan sentiasa memantau lah segala aktiviti perniagaan Cik Atika. Jadi jangan tinggal kami lah, kalau boleh jangan tinggal kami. So segala masalah, segala permasalahan, tak kisahlah mengenai mesin ke, mengenai perniagaan ke, ataupun mengenai segala apa kita panggil teknikal, boleh sahaja berhubung dengan pihak kami di DIYprintingsupply.com. Okey Cik Atika. Okey, saya rasa itu sahaja untuk sesi sembang santai kita pada petang ini. Jadi kepada anda yang di luar sana, jangan buang masa lagi, teruskan menghubungi kami, teruskan mencari kami untuk dapatkan apa sebenarnya itu program Zero to Hero di bawah Yayasan Hijrah Selangor. Okey, sekian sahaja daripada saya dan Cik Atika. Okey, berjumpa lagi anda pada sesi yang akan datang. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.